Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 4 hari bulan Muharram 1444 bersamaan dengan 2 Ogos 2022, kita teruskan bicara kita dalam perbincangan tentang haji, istighfar, dan zikir. Kemudian kita akan huraikan 10 adab orang yang balik haji. Orang balik haji ada 10 adab, 10 etika akhlak yang patut mereka lakukan, dan juga orang-orang yang menerima kepulangan jemaah haji, apa yang patut mereka lakukan. Jadi untuk para jemaah sekalian, buka Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 199. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 62. Ya, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 62. Ataupun cari Surah Al-Baqarah ayat 199. Surah Al-Baqarah ayat 199. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ayat yang kita baca ini iaitulah ayat 199 surah Al-Baqarah. Summa afidu min haitsu afadan nas. Para jemaah sekalian, perbincangan kita ini sambungan kepada ayat yang lepas. Dalam siri yang lepas semalam ana telah bawa 20 perkara kaitan dengan ayat yang berkait dengan haji, ayatul hajj. Dia panggil ta'ammulat fi ayatil hajj, pemerhatian, penelitian kepada ayat-ayat tentang haji. Jadi kita dah bawa 20 perkara. Di akhirnya kita kata ayat 199 Allah Ta'ala sebut summa afidu min haitsu afadan nas. Selain daripada itu hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Maknanya Allah perintahkan Nabi supaya pergi wukuf di Arafah bersama dengan para jemaah haji yang lain, bukan seperti adat jahiliyah. Orang jahiliyah, para pelajar tanda sini, orang jahiliyah Quraisy, mereka pergi haji tapi dia tak pergi wukuf di Arafah kerana dia kata Arafah di luar tanah haram. Kita ni penduduk tanah haram, kenapa mau keluar? Itu dia punya hujah. Hujah dia hujah tak mantap lah, hujah tak cerdik. Sebab agama tu dia ikut dia. Maka dalam bab haji, Nabi SAW telah menyalahi amalan yang dibuat oleh Quraisy ketika mengerjakan haji. Ada beberapa perkara. Tanda yang pertama, ayat ini, summa afidu min haitsu afadan nas. Puak Quraisy dia pergi bermukuh di mana? Di Muzdalifah. Sebab Muzdalifah dia panggil minal al-mash'aril haram. Al-mash'ar mana tempat kerja haji itu dua. Satu mash'aril haram, dalam tanah haram. Satu lagi mash'aril halal, iaitulah dalam tanah halal, iaitu perhimpunan di bumi Arafah. Arafah tanah halal, bukan haram. Maka Quraisy duduk sini, Nabi kita berangkat ke Arafah dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berangkat keluar, yang lain daripada Quraisy, jahiliyah lain pula, dia keluar daripada Arafah sebelum maghrib. Belum maghrib keluar dah. Nabi SAW tunggu sehingga maghrib. Nabi kita tunggu sehingga maghrib baru Nabi keluar. Dua, bila sampai di Muzdalifah, puak-puak Quraisy dia akan tunggu sampai subuh esok. Subuh dia tak pergi. Lepas subuh, masuk waktu subuh cerah, dia tunggu naik terbit matahari. Mereka telah bersyair, asyrik sabir kaima nughir. Asyrik sabir kaima nuri. Cerahlah Bukit Sabir, kami nak berangkat ke Mina dah ni. Nabi tidak. Selepas solat subuh, Nabi kita berzikir dan berdoa di Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Sebelum terbit matahari, Nabi dah berangkat ke Mina. Boleh dikatakan banyak amalan-amalan haji yang dibuat oleh puak Quraisy, Nabi kita menyalahinya. Itulah yang menjadi tugas kita sekarang para jemaah sekalian, iaitu menyalahi segala perbuatan yang timbul daripada amalan puak-puak kafir. Jadi amalan puak kafir, di antara amalan puak kafir, mereka selepas haji mengungkit, menyebut-nyebut tentang kebaikan, kehebatan, kedudukan tok nenek mereka. Tengok ayat 200. Maaf, sebelum 200 tu ayat tadi tak habis. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Naklah kamu istighfar banyak. Ini orang Islam diminta supaya banyak beristighfar.
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Kemudian selain daripada istighfar, kita diminta banyak berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita kena banyak zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita nak? Tengok dalam ayat 200 surah Al-Baqarah ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, makalah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan lebih lagi. Mana kalau orang jahiliah pergi haji, duduk menyebut tentang kebaikan tok nenek dia. Oh, atuk aku dulu begini, tok ayuh aku begini, tok pah aku begini, oh yang gini. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada umat Islam, sebut nama Allah, jangan sebut nama tok nenek. Hapuskan. Bezakan di antara kita dengan mereka. Dia duk main mungkit ayah dia, ayah dia. Tok dia. Alah, kita sebut Allah, bukan sebut tok nenek. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan, mu dulu sebut tok nenek, sekarang ni sebut Allah asyadda zikra, lebih kuat daripada sebut tok nenek lagi. Tapi apa boleh buat, manusia ni terbagi pada dua. Tengok ni pelajar. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara mereka yang hanya minta apa? Minta kebaikan dunia sahaja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia kata apa? Mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Pergi Arafah, kau duk minta kebaikan dunia, terlupa ke akhirat. Jadi ada bahaya ni. Para jemaah sekalian, kita pergi Arafah ni jangan duk minta benda kecil-kecil. Sebab tu anda tengok setengah orang ni sibuk nak pergi Arafah tu, bawa fail siap dah, nak minta projek tu, minta projek ni. Kita kata kecil belaka tu. Kalau boleh projek juta-juta atas dunia pun, ia tetap akan menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik anak beranak, milik pemegang penerima pusaka. Tapi kita minta syurga itu untuk kita. Maka Allah kata apa? Orang yang minta dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Akhirat kosong, rugi. Maka kita kena belajar daripada kesilapan orang ini. Kita kena ambil ayat 201. Ini yang Allah ajar, didik kita umat Islam supaya minta dua perkara. Tengok. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ini orang yang betul. Ini cara permohonan yang betul. Kita nak dunia hasanah, kita nak hidup atas dunia dengan baik, aman, tenang, sehat, ada rezeki, ada makanan, tidak takut, tidak diancam sana sini. Tahu? Kemudian wa fil akhirati hasanah, di akhirat esok kita nak kebaikan, kita dibangkit oleh Allah Taala dalam keadaan aman, kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat melintasi sirat dengan tenang, dan dapat memijakkan kaki ke dalam syurga, dan khususnya waqina azaban nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Minta yang besar-besar. Yang kecil-kecil minta buat apa? Yang kecil-kecil ni
hilang begitu je. Maka doa ini telah menjadi satu doa hendaklah kita baca pagi, petang, siang, malam. Nih, sebab dia permintaan yang komprehensif, lengkap. Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pelajar tengok. Doa ini dibaca oleh Nabi ketika tawaf. Waktu tawaf di Baitullahil Haram, Kaabah, daripada Hajar Aswad Nabi kita berjalan, baca, berdoa. Sampai ke rukun Yamani sini. Di antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad, dia baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita kata, apakah sebab? Masir, apakah rahsia? Kenapa Allah Azza wa Jalla sebut ayat ini? Dan kenapa dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ini? Jawab dianya, para pelajar sekalian, kita berdoa daripada awal tawaf. Doa minta tu, minta ni. Bila nak tutup dia punya round pusingan tawaf tu, kita minta dengan doa yang jami', doa yang lengkap, doa yang komprehensif, iaitu aku nak di dunia hasanah, akhirat juga hasanah, dan nak selamat daripada api neraka. Ini seolah-olah Nabi, seolah-olah macam Nabi kita sallallahu ajar kepada kita doa penutup. Meminta apa saja kamu nak, tapi sebagai penutup kita minta dengan doa yang jami', doa yang lengkap untuk dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada bacaan, tidak ada mana-mana doa yang lebih baik, lebih indah, lebih lengkap daripada doa yang Allah Ta'ala ajar sendiri dalam Quran dan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Jadi para pelajar, kita utamakan doa itu dulu. Tapi tidak salah untuk kita berdoa dengan apa-apa doa yang kita nak, kecuali doa yang menyalahi syariat. Pergi minta dengan benda-benda yang tak ada kuasa. Pergi duk minta dengan tunggu kayu ke, pergi duk minta dengan tunggu kamak ke, tak ada. Itu tidak. Doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang terakhir, ayat 203 ini, ayat 202, Allah kata apa? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan memperolehi bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Siapa dia kena doa dia betul, inilah orang yang dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam ayat seterusnya, iaitulah tentang ayat 203, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Adalah kamu menyebut nama Allah Ta'ala dengan takbir semasa mengerjakan haji, dan beberapa hari yang tertentu dalam bilangannya. Kita mengatakan takbir, tahmid, tahlil dan zikir ini adalah merupakan satu amalan yang besar di dalam mengerjakan haji. Zikir di mana-mana. Di Arafah zikir, Muzdalifah kita berzikir, sampai di Mina kita berzikir. Maka kesimpulan kita mengatakan bahawa para pelajar sekalian, inna iqamati zikrillah, berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah Azza wa Jalla itu adalah merupakan syiarul hajj, merupakan syiarul hajj, simbol ibadat haji, dan menjadi objektif yang utama yang besar. Maka kita sentiasalah orang yang baik-baik, orang yang betul-betul nak mencari haji mabrur, dibasahkan lidahnya dengan zikir. Orang-orang yang lain, na'udzubillah, yang terpedaya, mereka basahkan lidah dia dengan asak-asak rokok. Orang lain duduk berzikir, dia duduk berzikir. Kita kata inilah manusia yang rugi, manusia yang tidak mendapat rahmat yang besar daripada Allah Azza wa Jalla, selain daripada mereka mendapat rahmat berada di bumi Arafah, berada di tanah haram pada saat itu. Jadi alhamdulillah, tamatlah petikan kita daripada ayat 11199
sehingga ayat 203 di dalam tadabbur ringkas kepada ayatul hajj. Tadabbur ringkas kita kepada ayat haji. Baik, sebagai penutup perbincangan, kita berpindah kepada 10 adab. Tanda pelajar. 10 adab, adabul audati minal haji wal umrati was safari umuman. 10 adab orang yang kembali daripada mengerjakan haji dan umrah dan juga musafir secara umum. Mana ada musafir secara umum, ada khusus haji dan umrah. Para jemaah sekalian, adab ini penting. Kalau kita tak ambil dia, kita rugi. Kalau kita tak ambil adab ini, kita rugi. Rugi daripada sunnah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita tak ambil. Maka bagi orang yang pergi mengerjakan haji, bagi orang yang pergi mengerjakan umrah, atau pergi musafir, musafir yang baiklah, bukan musafir maksiat, musafir mencari rezeki ke, musafir menuntut ilmu, musafir apa sajalah, mesyuarat sana sini, ataupun mengembara untuk tengok keagungan, kebesaran Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, maka apakah adab yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tulis yang pertama, al-adabul awal. Adab yang pertama daripada adab orang yang pergi haji dan umrah ini, ta'jilul audati. Apabila dia selesai daripada urusan haji dia, daripada selesai daripada umrah dia, hendaklah dia balik segera ke keluarga dia. Balik cepat, jangan duduk melilau sana sini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Bermusafir, berkelana, mengembara itu satu cebisan daripada azab. Yamna ahadukum ta'amahu wa syarabah. Mana dia menghalang kita daripada keselesaan makan, minum, tidur. Kita ni tidur tak tahu halu. Nah, ada waktu orang lain tidur, kita kena bangun, kena berjalan, kena sana, kena pergi sini. Makan pun tak terurus, contohlah. Walaupun zaman kita hari ni kita kata senang dah. Nah, banyak makanan, banyak restoran, banyak macam-macam, tapi asasnya begitu. Orang dulu lagi susah. Dia berjalan begitu payah, padang pasir, kan, melintasi gunung kanan dan sebagainya. Maka Nabi kata, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Bila kamu selesai daripada urusan, balik. Tak payah tunggu lama-lama. Habis zaman kita hari ni kenapa pergi haji sampai 45 hari? Dulu pernah 1 tahun sampai 50 hari pergi haji. Bukankah haji itu 5 hari je? Ini para jemaah sekalian, para pelajar, ini balik kepada isu pengurusan. Balik pada isu pengurusan. Pengurusan dianya sebab kapal terbang charter, sewa khas untuk jemaah haji. Maka dia ada pergi tarikh balik 40 hari. Ada negara lain awal 30 hari dia. Itu saya tak campur dalam bab pengurusan. Tapi yang kita nak nyala sunnahnya, bila selesai balik. Ada juga yang pergi 20 hari. Ada juga geng-geng kaya-kaya pergi seminggu haji. Macam-macam lah. Dia kata dia punya pergerakan, dia punya cara bekerja. Tapi kita kena cepat balik. As-safaru qit'atun minal azab. Balik cepat. Adab yang kedua, qira'atu du'a'is safar. Jangan lupa baca doa musafir ketika kita balik. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi kita bila naik bukit ke, dia takbir Allahu akbar.
Bila naik kenderaan, Nabi kita naik baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa lagi. Doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Doa ni sudah ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Jadi para jemaah ambil dalam Perisai Muslim dengan terjemahan dia. Tapi bila kita nak balik, ada tambahan. Tengok. Wa iza raja'a qalahunna wa zada fihinna. Bila kita balik, kita ada tambahan. Tambahan ni ada dalam riwayat Muslim. Cuba ikut pelajar. Kata aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Kuat sikit biar semangat. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Maksudnya aibun, kami kembali. Taibun dalam keadaan bertaubat. Abidun, beribadat kepada Allah. Li rabbina hamidun, dan sentiasalah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi kena baca doa. Doa baca. Adab yang ketiga, hina tara baldatak. Ketika kita nak sampai dah. Mana kalau kita naik kapal terbang tu nampak dah KLIA. Kenal KLIA? Ataupun dari KLIA nampak dah kita punya airport Kota Baru. Maka kita bacalah doa ni lagi. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Banyak ulang doa ni. Sampai kita sampai ke rumah kita, alhamdulillah, sentiasalah lidah kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Jangan duk lara, jangan duk leka, jangan duk sibuk benda tu benda ni, kan? Ini di antara adab yang kita kena buat. Adab yang keempat. Adab yang keempat, kita jangan balik secara mengejut. Jangan balik secara mengejut. Maknanya suami musafir tinggal isteri di rumah. Jangan dia balik terjah tengah malam contohnya. Siapa-siapa pukul 1 pagi ketuk pintu. Assalamualaikum, bangun. Bini bergoseng. Tidak terurus. Orang Kelantan kata goseng ni makna tak terurus. Sudah tengok, Allah, siapa dia ni? Guna pelik gini macam hatu pagi ni. Contohlah kita kata, hatu tak ada orang tengok pun. Jadi itu gambaran karut je. Maka Nabi SAW larang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatruqar rajul ahlahu lailan. Tak boleh suami itu terjah balik ke rumah dia pada waktu malam. Zaman dulu, zaman tidak ada SMS, zaman tidak ada video call, zaman tak ada WhatsApp. Maknanya yang pentingnya balik malam ke siang, suami mesti maklum awal. Zaman kita ini tak ada masalah lah, insya-Allah. Kita bini dia tahu awal lagi. Suami akan sampai pada pukul sekian di airport, ataupun naik kereta dah bertolak daripada Kuala Lumpur, dijangka sampai pukul 2 pagi. Dia bersiap lah, siap-siap. Jangan orang suami balik tengok rumah dia macam kapal pecah, kata orang. Berterabur pakaian anak-anak dengan pempahnya. Dia sendiri pun bergoseng. Orang panggil tidak terurus lah. Jadi biarlah kata orang lama pergi, balik tu disambut seolah-olah macam pengantin baru gitu, barulah semangat, kan? Baru betul. Jadi isteri, kalaulah suami saja pergi, balik itu kena sambut suami dengan persiapan-persiapan yang baik, barulah semangat kawan itu nak balik. Adab yang kelima, yustahabbu lil qadimi minas safar, sunat bagi orang yang balik daripada musafir
Kalau sekiranya masjid tu dekat rumah dia ada masjid, eloknya dia terus pergi masjid dulu. Pergi masjid dulu, dia solat 2 rakaat di masjid, kemudian baru dia balik ke rumah. Elok macam tu. Kenapa? Sebab inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi kita bila dia balik daripada musafir, dia mula dengan masjid, berhenti di masjid dulu. Faraka'a fihi raka'ataini, Nabi kita solat 2 rakaat, barulah dia masuk ke rumah dia. Maknanya eloklah kita pun kalau boleh lah. Zaman kita sekarang zaman kita sekarang ni mudah. Contohnya kita balik di qaryah kita tak ada masjid, kita masuk di masjid, solat dulu, solat 2 rakaat lepas tu balik. Cuma timbul lagi lah soalan, pakaian kotor, seluar dah masuk tandas, macam-macam alasan. Kita kata kalau boleh hidupkan sunnah ini, inilah yang terbaik. Kalau boleh hidupkan sunnah, mulai solat di masjid di qaryah dulu, kemudian baru balik ke rumah, kita kata itu yang terbaik. Kalau tak boleh buat, rugilah satu sunnah, bukanlah berdosa, tapi kerugian satu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-adabus sadis, adab yang keenam. Adab yang keenam, istiqbalul aid minal hajj. Orang yang menunggu kepulangan jemaah haji ini mesti sambut dia dengan suasana yang begitu baik, ceria. Mana-mana kita nampak, pakat sambut belaka, pakat sambut orang balik. Sebagaimana kata di Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari telah bawa satu bab dalam sahih dia, bab istiqbalil hajjil qadimin. Bab istiqbal, menyambut jemaah haji yang pulang. Kemudian dibawa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalatu Ughailamah. Bila Nabi sampai di Mekah, kanak-kanak daripada Bani Abdul Muttalib mari sambut Nabi. Nabi kita dukung, ada yang atas belakang, macam-macam. Jadi kita bawa balik jemaah haji ni, kita tengok mana kalau anak kita mari berluru mari tu, dakak dulu, pegang dulu, cium dia. Zaman Covid ni lain cerita sikit kot. Orang takut, nak salah dengan orang bagi haji ni, mari kan ada Covid, kan ada macam-macam. Zaman Covid ni kacau sikit. Tapi asasnya kita kena sambut kepulangan jemaah haji itu dengan begitu baik. Dan orang haji pun bila orang mari nak bersalah dengan dia, kena bersalah lah. Cuma kita kata ni lah, ada klaus sikit. Pada musim Covid, musim Corona ni mungkin ada perubahan sedikit lah. Maka kata Imam Ibn Hajar, kaunu terjemah li talaqil qadim minal hajj. Makna bab ini, bab Bukhari dia kata menyambut orang yang pulang daripada haji. Menyambut orang yang pulang haji. Jadi kita kena sambut orang supaya nampak orang haji itu kepulangannya dinanti-nanti. Sebagaimana kata ahli sejarah, tulis kata-kata ahli sejarah ni, orang pergi haji zaman dulu, orang pergi haji, zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Pelajar sempat tulis zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Makna orang pergi haji zaman dulu seolah-olah kita hilang dah waris. Tak hilang macam mana? Dia pergi naik kapal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dah laut. Tak ada berita dah. Berita tak ada dah. Dia pergi dekat, pergi mengantar dekat keluar daripada kampus, assalamualaikum, tak tahulah lah. Hidup ke mati, tak ada WhatsApp, tak ada SMS, tak ada telefon pun tak ada. Tiba-tiba lepas 5 bulan, 6 bulan nanti, balik. Maka wa'audatuhu maulud, kepulangannya seperti satu kelahiran yang baru. Macam orang pergi tak ada mati, hidup balik. Itu ibarat susahnya orang pergi haji zaman dulu. Ataupun wa'audatuhu maulud, kepulangannya seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan, sebab tidak ada dosa lagi, alhamdulillah. Jadi adab yang keenam,
kita kena sambut orang balik haji, dan juga kita kena orang balik haji pun bila orang sambut dia, hendaklah dia layan, terutama sekali anak-anak, kanak-kanak yang mari, jangan duk marah itu. Baik, adab yang ketujuh, tustahabul hadiah. Elok sangatlah kalau kita boleh buat balik hadiah. Buat balik hadiah. Hadiah lah ni. Zaman dulu suka tengok orang balik haji dah. Orang balik haji dulu, orang pakat pergi ni, satu kampung mari, dia beli air zam-zam, gelas zam-zam tu gelas kecil. Ingat gelas kecil kan? Oh, dah lah gelas kecil, bagi pula setengah gelas. Kita boleh minum zam-zam tu, rasa Allah nikmatnya zaman tu. Zaman lah ni online, zam-zam online, nak berapa tu beli je, asalkan ada fulus. Dia panggil orang waktu susah, nikmat zam-zam tu tinggi darjat. Waktu dah senang sekarang ni, orang main-main dengan air zam-zam. Air zam-zam banyak supermarket ada, mana-mana pun ada, jadi kurang dia punya nilai. Maka eloknya kita baliklah. Kalau kita di Mekah tu ada dua, dia panggil berkat Mekah, air zam-zam. Berkat Madinah, buah tamar. Buat balik zam-zam, balik tamar. Ani ingatlah zaman-zaman kita budak-budak dulu, kalau bunyi orang balik haji ni, pakat pergi sekampung, dia beli kamera. Ingat ada kamera hot pulah tu, Serai, ingat budak-budak tahu apa ni, pakat duk suluh ni, ita kamera, Kaabah, ini Hajar Aswad, bus ni. Zaman di mana duk perik dah, dia tengok live dah. Allahul musta'an. Jadi bila benda tu payah, kita pun menghargai penghargaan tu lebih. Tapi elok sangatlah jemaah haji buat baliklah hadiah-hadiah yang berharga daripada Mekah, seperti air zam-zam, buah tamar. Jadi kalau kita nak kata kita beli tasbih, tasbih kena Jaafar Awang dengan Mahidin pun murah lagi pada beli Mekah. Tak, setengah barang-barang Mekah ni dia panggil mahal tali pada beruk. Tahu mahal tali pada beruk? Beli sejadah 5 rial, tambah pos 17 rial. Tahun ni 17 rial tambah pos. Sejadah 10 rial, mana mampu pada beli. Baiklah tuan-tuan, ini tip nak beli hadiah. Beli siap-siap. Belum pergi haji, belum pergi umrah tu kita siap dah. Pergi beli di kedai, supermarket ke apa dia. Beli nak tasbih ke, kopiah pun Mekah buat atas Cina juga. Sini pun Shanghai nama dia. Sama-sama Shanghai belaka. Jadi beli hot Shanghai lah. Itu dia panggil. Sukalah zaman dulu. Jadi zaman sekarang pun ada cara suka dia. Alhamdulillah. Baik. Adab yang ke-8 daripada adab pulang haji, iza qadimal musafiru, apabila orang tu balik, sunat kita mu'anaqah. Mu'anaqah tu apa? Kita peluk orang balik musafir. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Sahabat-sahabat Nabi bila berjumpa dia bersalam. Wa idza qadimu min safarin ta'anahu. Bila tu orang balik daripada musafir, mereka akan peluk. Kita sekarang dah jadi satu budaya dah. Jumpa kat peluk belaga pipi belah. Hak muslimat tu nyayanya. Dah lah dia peluk. Mari peluk kita pula. Melekat habis make-up kawan tu tepek di kain tudung kawan ni. Jadi kita kena ingat. Maka di sini para ulama membincang, dia kata al-mu'anaqah. Salam berpeluk ni eloknya ketika orang tu pulang daripada musafir ataupun lama tak jumpa, barulah kita berpelukkan. Tapi kalau jumpa hari-hari peluk sama, tak dah. Anda tengok satu fenomena budaya sekarang ni, suka salam pipi ni sebab dia tengok orang putih buat. Hak sunnahnya kita bersalam berpelukkan ini ketika lama tak jumpa ataupun orang tu balik daripada musafir, kecuali musim Covid ni, minta maaf lah kan, payah sikit lah nak peluk, nak salam pun rasa macam-macam rasa. Dahlah kita mari tempat yang pelbagai manusia berkumpul di satu tempat, adalah simptom-simptom tu ada. Sebab tu anak sendiri bila balik kita tengok keadaan tu, nampak batuk tak ada, panas-panas tubuh pun tak ada, demam pun tidak, jadi baru kita pergi ke masjid. Kalau zaman kita ini kena ambil kira lah benda-benda faktor-faktor kesihatan dan juga keselamatan. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada
adab yang ke-9, yustahab, elok, comel, kalau kita balik tu kita boleh kumpulkan keluarga kita, anak-beranak kita, orang-orang rapat-rapat dengan kita lah. Kita kumpul sebagaimana kata Jabir radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilamma qadima al-Madinata nahara jazuran aw baqarah. Nabi bila balik ke Madinah, Nabi kita sembelih unta ataupun sembelih lembu. Nabi kita sembelih lembu. Ini dia panggil jamuan selepas balik daripada musafir. Apa nama jamuan ini? Tulis pelajar, at-ta'amu 'indal qudum, makanan kita balik daripada musafir, nama dia an-naqi'ah. Tulis an-naqi'ah. Naqi'ah ni nama dia banyak dalam hidup kita ni, banyak kenduri. Kalau kenduri kahwin dia panggil walimah. Kenduri kahwin walimah. Kenduri boleh anak, aqiqah. Kenduri orang balik musafir, nama dia naqi'ah. Naqi'ah ni ambil daripada perkataan apa? Tulis pelajar. Dia kata an-naqi'atu minan naqa' wa huwal ghubar. Ambil daripada perkataan debu. Li'annal musafira ya'ti wa 'alaihi ghubarus safar. Orang zaman dulu ni, orang zaman dulu mari tu musafir, naik kuda, naik unta, berdebu habis dia, orang sambut dia. Jadi pasal tu nama dia an-naqi'ah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah buat satu bab dalam sahih dia, babut ta'am indal qudum, bab sunat buat jamuan ketika kita balik daripada musafir. Kana Ibn Umar iza qadima min safarin, Ibnu Umar ni bila dia balik musafir dia jamu orang. Jadi naqi'ah ni eloklah haji dan hajah bila balik nanti, yang sudah balik pun buatlah kenduri-kenduri, tak payahlah besar-besar, tak syarat sembelih lembu, sekurang-kurang apa kita jamu keluarga kita, orang rapat yang kita. Jadi itu je lah, ambil orang pejabat-pejabat kita ke, dia panggil an-naqi'ah. An-naqi'ah jamuan yang dibuat setelah balik daripada bermusafir. Alhamdulillah. Berilah sekadar makanan yang mampu lah, jangan bukan paksa. Yang terakhir, yang ke-10, ad-du'a, doa. Jadi elok juga ada riwayat mengatakan bahawa bila kita jumpa dengan orang balik haji, kita minta dia berdoa. Ya, doakan saya. Dengar ni. Ada hadis, tapi hadis ni dhaif, tidak sahih. Hadis yang menyebut tentang idza laqital hajj fasallim alaihi wa safihu wa murhu an yastaghfira laka qabla an yadkhula baitahu fa innahu maghfurun lah. Bila menjumpa orang haji, naklah kamu bagi salam, bersalam dengan dia, minta dia, suruh dia minta ampun kepada kita sebelum dia masuk rumah dia. Cuma hadis ni kata di para ulama tidak sahih. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan, ada yang mengatakan lemah lah, sangat lemah. Nak sandarkan Nabi tak boleh. Tapi ada daripada amalan sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ni kata di Habib bin Abi Thabit, kharajtu ma'a Ibni Umar, aku keluar daripada bersama Ibn Umar, tunggu jemaah haji datang. Jadi fanusallim alaihi qabla an yatadannasu, kita bagi salam dengan orang jemaah haji yang baru balik Mekah ni sebelum mereka rusakkan balik suratan amalan. Rusakkan balik suratan amalan. Jadi rugi kita. Orang haji ni, tuan-tuan dan haji dan hajah sekalian, dia balik dalam keadaan dosa diampunkan oleh Allah. Afidu maghfur lakum, kamu keluar daripada Arafah dengan dosa diampunkan. Jadi bila dia balik, kita pergi salat cepat-cepat dengan dia sebelum dia terperangkap dengan maksiat-maksiat yang baru. Itu sepatutnya. Yang sedihnya sekarang, dia balik rokok duk mulut, tak taubat juga daripada, tak tinggal juga rokok di Mekah. Maka apa kita nak kata orang ni? Ulama-ulama dulu kata, mari kana salaf, ulama salaf yaghtanimuna adiyatul hajj, mereka mari jumpa orang haji, tolong doa, tolong minta ampun qabla an yatalattahu bizunub, sebelum dia terjebak dengan dosa ni. Ni dak pak haji ni
Orang lain pergi balik haji mabrur, dia pergi balik sekali dengan haji malburu. Habis macam mana kita? Rugi. Sebab itulah ana orang-orang yang di bawah bimbingan saya sampai kita rasa sangat sedih sebab kita bila ada sahabat-sahabat kita ni tak mau berhenti rokok. Walaupun dia sembunyi daripada kita, tapi kita ada maklumat orang ni duk isap rokok dalam bilik, orang ni isap rokok dekat tong sampah, orang ni isap rokok macam-macam. Maknanya dia menghinakan diri dia ketika dia masih lagi menjadi tetamu Allah. Dia hina diri dia kerana dia tidak mahu tinggal maksiat dan kemungkaran. Bahkan dia balik pula maksiat itu ke negeri dia. Sedangkan ulama salah tunggu orang balik haji sebelum dia terjebak dengan maksiat. Di antara doa bila kita jumpa orang haji, ucapan. Tulis ni pelajar. Ucapan yang patut kita ucap bila jumpa orang haji. Tulis. Kita kata taqabbalallahu nusukaka. Taqabbalallahu nusukaka. Allah Ta'ala lah terima amalan hajimu. Wa a'zama ajraka, dan Allah Ta'ala besarkan pahalamu. Wa akhlafa nafaqataka, Allah Ta'ala gantilah nafkah belanja haji yang habis banyak-banyak itu Tuhan ganti, insya-Allah. Jangan takut. Itulah di antara doa yang kita baca kepada orang haji. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dia bila dia tengok orang balik haji, dia pun doa, taqabbalallahu hajjaka wa zakka amalak wa razaqna wa iyyaka al-auda ila baitihil haram. Ikut sekali, kita nak pergi Mekah belakang. Kata taqabbalallahu hajjaka wa zakka amalaka wa razaqna wa iyyaka al-aud ila baitihil haram. Maknanya kita doa, ya Allah, Allah Ta'ala kabulkan hajimu, Allah Ta'ala bersihkan amalanmu, Allah Ta'ala rezekikan saya dan kamu dapat kembali ke tanah haram, ajilan ghaira ajil, dalam masa yang dekat, tidak yang lambat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 adab kita balik musafir ataupun menerima kepulangan orang musafir daripada haji. Sama ada dia sendiri itu balik ataupun kita menyambut orang. 10 adab, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.